Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1504. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama. Melayu mudah lupa, jangan sampai pemimpin turut dijangkiti. Hilang kata-kata, kini bermain dengan persepsi. Memilih, jangan sampai menyisir. Demokrasi negara usah dituba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini, Jom Channel paparkan kisah sindrom penyakit yang sama berbahaya dengan virus perpecahan seperti titah bakal yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sempena hari ulang tahun keputeraan baginda baru-baru ini. Virus ini berpunca dari pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci-mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kepentingan sendiri titah baginda. Setahun kerajaan perpaduan madani berkuasa, Jom Channel ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keberkatan yang dilimpahkan kepada keluarga kecil ini. Terima kasih kepada bekas ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Abdul Samad yang mengusulkan idea gila-gila seumpama Tun Hamzah dan anaknya Tun Umar yang berani menentang tentera Siam di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jom Channel juga menghargai keberhadiran pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan UMNO yang pernah muncul di ruang kecil kami. Antaranya termasuk Naib Presiden Amanah, Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus, Setiausaha Agong DAP yang juga Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Fok, Ketua Penerangan Keadilan iaitu Menteri Komunikasi Ahmad Fahmi Fazil, Pengarah Komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam dan lain-lain yang tidak dapat Jom Channel senaraikan di ruang yang kecil ini. Oleh kerana perjuangan Jom Channel tidak terbatas kepada parti politik tertentu, portal ini menerima sokongan daripada personaliti yang berbeza fikrah politik mereka. Ini termasuk Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah yang banyak membantu dalam memberi penerangan berhubung undang-undang secara pro bono. Begitu juga Ustaz Dr. Abu Hafiz Salihuddin yang banyak menyumbang pandangan berhubung hal ehwal agama Islam. Justru selaku media bebas yang memerhati gelagat pemimpin dan orang di sekeliling mereka, Jom Channel amat terkesan dengan titah Sultan Ibrahim. Lebih-lebih lagi apabila tempiasnya turut menular ke dalam institusi yang dikuasai oleh pemimpin kerajaan perpaduan madani. Jom Channel sentiasa istiqamah mempertahankan kerajaan ini sama ada sedang rebah atau sedang berdiri dengan gagah. Portal ini berdiri dengan kekuatan material yang amat terhad tanpa bantuan mana-mana parti politik. Biarpun pernah berhadapan dengan pihak berkuasa di Bukit Aman semata-mata kerana kami bercakap benar. Tetapi ini tidak mencairkan semangat pasukan ini daripada kegentaran. Walaupun Jom Channel tidak berjuang dengan menggunakan meriam dan tombak seumpama Tun Hamzah dan Tun Umar yang disebut dalam sejarah Melayu, kami tetap meneruskan perjuangan dengan serangan secara cyber. Malangnya hari ini masih wujud puak-puak yang sifat mereka umpama Si Kitol dan Raja Mandalia. Menurut sejarah Melayu, mereka adalah penderhaka atau aktor utama dalam daulah terpendam yang dilihat antara punca kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. Jika karakter jelek sebegini tidak wujud, takkan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengingatkan pemimpin tentang pengkhianatan mereka. Kalau kita baca sejarah Melayu, orang khianat itu dua namanya, iaitu Raja Mandalia dan Si Kitol. Si Kitol oleh kerana khianat, Sultan Melaka hukum sula terhadap dia. Tahu sula macam mana? Dia cucuk dengan buluh dari bawah sampai ke atas. Sekarang jangan buat macam tu. Saya cuma nak cerita sebab ini sejarah. Lepas itu, rumah dia dipecahkan dan dihanyutkan ke laut. Tanah tapak rumah dia dikikis dan dibuang. Jadi apa pengajaran kepada orang Malaysia, khususnya orang Melayu? Perjuangan ini mesti ada prinsip. Jangan jual diri. Jual diri kerana harta, kuasa dan rebut kedudukan. Kata Anwar, sebenarnya Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani
mengenai peringkat negeri Selangor di kawasan komersial Fasa 3, Taman Seri Gombak, Mei lalu. Maknanya apa? Virus perpecahan itu oksigennya datang daripada sindrom Melayu mudah lupa. Mereka lupa tentang pengkhianatan si Kitul dan Raja Mandalia yang berpura-pura menyokong tetapi meruntuh dari dalam. Akhirnya, penyokong sebenar dilupakan. Sejarah Melayu menceritakannya. Sejarah negara mencatatkannya. Jom Channel tidak menuntut projek yang menjadi anak menantu jutawan segera. Orang Islam tidak menabur pasir pada nasi yang disuap oleh jiran-jiran untuk anak-anak mereka bagi menyambung kehidupan. Kepada pemimpin, Jom Channel ingin mengingatkan, tebuk atap tidak akan berlaku tanpa pengkhianatan pihak yang disangkarakan. Ibarat retak menanti belah, demikianlah perumpamaan yang paling tepat untuk diberikan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu atas beberapa insiden sejak kebelakangan ini. Tidak mustahil bibit keretakan akan terus berlaku sekiranya parti itu tidak mampu mengawal ahli parlimen mereka daripada menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Pensyarah Sosiologi Politik, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Dr. Siva Murugam Pandian berkata, sokongan itu bukan sahaja memberi implikasi kepada Bersatu, malah kepada Perikatan Nasional PN secara keseluruhan. Ia akan memberi kesan terhadap penerimaan PAS sendiri kepada parti tersebut dan persoalan sama ada Bersatu perlu menyegerakan pindaan perlembagaan parti untuk mengawal perkara ini daripada terus merebak. Apabila hanya ada satu jawatan tertinggi, sudah pasti wujud pertandingan dalam pemilihan tersebut. Mungkin akan ada yang menyuarakan pandangan seolah-olah gagal menyekat kemarahan beberapa individu di dalam parti. 5 ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan sebelum ini sahaja sudah menunjukkan angka besar. Apatah lagi tambahan 7 ke 8 ahli yang mengikut haluan sama. Tidak mustahil ada yang masih melakukan protes dan perkara itu tidak boleh dielak dalam mana-mana parti sekalipun, katanya kepada Sinar Premium. Dalam konteks Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal yang mengumumkan sokongan kepada Anwar, beliau mendedahkan bahawa sokongan itu diberikan sekiranya ahli parlimen Bukit Gantang itu mendapat dana yang diperlukan untuk membangunkan kawasan parlimennya. Maka mungkin 7 atau 8 individu itu mempunyai isyarat yang sama. Tetapi bagi Bersatu, situasi ini memberikan imej tidak bagus dan persoalan sama ada wujud krisis kepimpinan dalaman sehingga ramai yang keluar, katanya. Sementara itu, Siva Murugam berpandangan sekiranya perkara ini dapat menambah kekuatan Kerajaan Perpaduan yang ketika ini memiliki 152 majoriti. Ia juga dapat memberi isyarat bahawa penerimaan terhadap pimpinan itu meningkat dan legitimasi politik bertambah. Sekiranya sokongan meningkat, ia memberi satu keabsahan moral kepada bumbung konkret, iaitu kalau pembangkang menamakan Kerajaan Madani ini sebagai kerajaan tebuk atap. Anwar mengatakan pengukuhan dilakukan atas penyertaan lain. Ia menunjukkan seolah-olah kerajaan kini mempunyai mandat lebih 2/3 majoriti buat kali pertama sejak tahun 2008. Ini kerana sejak tahun 2008 sehingga 2022, parti politik hanya mendapat majoriti tipis atau cukup-cukup untuk menubuhkan kerajaan, jelas beliau. Namun begitu lain pula situasinya apabila Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, secara peribadi yakin kononnya semua ahli parlimen daripada Bersatu masih kekal istiqamah dengan perjuangan parti itu. Bekas ahli parlimen Tambun itu berkata, beliau berpandangan semua wakil rakyat Bersatu masih kekal bersatu padu dan setia dengan parti berdasarkan semangat diambil daripada Perhimpunan Agung Tahunan PAT parti baru-baru ini. Justru saya percaya semua ahli parlimen Bersatu masih istiqamah dengan perjuangan parti sedia ada. Jadi saya tidak fikir apa yang dikatakan oleh ahli parlimen Bukit Gantang akan berlaku, katanya. Ahmad Faizal berkata demikian mengulas pendedahan terbaru Syed Abu Hussein pada Isnin bahawa 7 hingga 8 lagi ahli parlimen Perikatan Nasional PN bakal mengumumkan sokongan secara terbuka terhadap kepimpinan Perdana Menteri dalam masa terdekat. Sementara itu, Ahmad Faizal yang juga bekas Menteri Besar Perak mendakwa tindakan Syed Abu Hussein menyokong Perdana Menteri dibuat bukan kerana kepentingan rakyat, sebaliknya demi memenuhi kehendak peribadi. Tindakan beliau, Syed Abu Hussein, menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri menunjukkan beliau menidakkan sokongan yang diberikan pengundi di Bukit Gantang kepadanya pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Walaupun ahli Bukit Gantang itu berkata dia buat demikian untuk rakyat, namun hakikatnya untuk kepentingan diri sendiri.
Hari ini pula dia mahu membuat kacau bilau. Kononnya ada 7 hingga 8 ahli parlimen bersatu mahu menyokong PMX dalam waktu terdekat. Ujarnya, itu justifikasi sang jilat dan sang kipas bernama Ahmad Faizal Azumu yang dilihat lebih cenderung untuk menyalahkan mereka yang beralih arah demi peruntukan buat para pengundi mereka berbanding adalah lebih baik jika beliau menyiasati Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk membuang keangkuhan dan keegoan demi rakyat. Apa yang diperolehi oleh mereka yang beralih arah jika benar dakwaan Faizal kononnya mereka melakukan perkara itu demi kepentingan diri sendiri? Bolehkah Faizal menyatakan kepentingan dan keuntungan peribadi itu agar rakyat dan para pengundi di kawasan mereka lebih faham? Seperti biasa, Puak Bersatu dan PAS suka bermain dengan sentimen dan persepsi kerana mereka hakikatnya telah hilang kata-kata, tiada bukti dan kini faktanya keretakan sedang menanti ianya terbelah dan berderai. Pemilihan Jawatan Kuasa Nasional Amanah sesi 2023-2026 yang diadakan serentak dengan penganjuran Konvensyen Nasional Amanah 2023 pada 22 hingga 24 Disember depan bakal menyaksikan beberapa perubahan pucuk pimpinan yang bakal menerajui parti berkenaan dengan cara terbuka termasuk Presiden. Amanah bakal mengadakan konvensyen yang menggariskan para perwakilan memilih 27 orang dan memutuskan siapa menjadi Presiden, timbalan dan sebagainya untuk memimpin parti itu bagi penggal hadapan. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berpandangan kedudukan sebagai menteri bukan tiket hijau atau kriteria utama seseorang itu dipilih menjadi calon presiden. Malah beliau yakin pemilihan itu bakal dilaksanakan secara sihat bagi menentukan top 5 dalam barisan pimpinan parti. Saya yakin 27 orang yang dipilih nanti tidak meletakkan kriteria menteri sebagai syarat. Jawatan menteri, timbalan menteri atau senator bukan syarat penentuan di dalam amanah. Paling utama keyakinan saya kepada parti amanah adalah sejauh mana 27 individu yang bakal dilantik ini benar-benar boleh mengembangkan dan memperkukuhkan parti serta dasar besar iaitu rahmatan lil alamin ini boleh dibawa. Katanya dalam satu kenyataan mengulas tentang 5 jawatan utama dalam parti yang dipegang oleh kawan-kawan lama, beliau berkata persaingan itu bukanlah sesuatu yang kotor tetapi lumrah biasa dalam permainan politik. Sepanjang saya terlibat dengan politik, persaingan adalah perkara biasa. Tiada siapa yang menganggap persaingan itu kotor atau tidak elok. Persoalannya adalah sejauh mana kita berpegang kepada persaingan yang sihat. Sihat adalah berpandukan kepada kelayakan, sumbangan dan paling penting dinilai dari sudut kesetiaan kepada parti. Jika seseorang itu memfitnah, rasuah, menipu dan memanipulasi ahli lain semata-mata untuk menjadi ketua, itu yang tidak sihat, katanya. Beliau yang juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menafikan bahawa terdapat unsur-unsur rasuah atau penipuan dalam pemilihan amanah kali ini. Jawatan Presiden ditentukan oleh 27 orang yang dipilih daripada perwakilan. Tiada masa untuk kita memberi duit kepada 27 orang ini. Sekiranya memang benar ada unsur rasuah, perwakilan hanya memberi tumpuan serta menilai kemampuan kita, sumbangan kepada parti, dan jika seseorang itu memegang jawatan di dalam kerajaan, tidak kira ketua kampung, ahli parlimen atau ahli Dewan Negara, ujarnya. Baru-baru ini Mujahid sudah mencanangkan bahawa beliau sedia memikul tanggungjawab lebih besar sekiranya namanya tersenarai 5 yang menerima sokongan tertinggi dalam pemilihan Jawatan Kuasa Nasional Parti Amanah bagi sesi 2023-2026. Mujahid adalah salah seorang naib Presiden Amanah dan pernah menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2018 hingga 2020. Ketika ditanya tentang sistem amanah yang tidak mengamalkan pertandingan 1 lawan 1 bagi 5 jawatan tertinggi seperti parti politik lain, Mujahid berkata parti belajar daripada pengalaman untuk tidak mengulangi seseorang itu memegang jawatan dalam jangka masa panjang. Maka itulah lahirnya idea kita tetapkan 3 penggal sahaja. Kalau 1 penggal 3 tahun, bermakna 9 tahun sahaja paling maksimum boleh menerjui parti supaya ada peluang kepada pelapis-pelapis lain untuk digerakkan naik ke peringkat pimpinan tinggi seterusnya. Sekiranya bertanding untuk jawatan presiden akan timbul macam-macam. Sebab itu tiada 1 lawan 1. Kita cuma memastikan perlembagaan parti dinamik dan tidak mengulangi masalah yang dihadapi oleh parti-parti sebelum ini seperti isu perpecahan jelasnya. Mujahid yakin bahawa perwakilan amanah yang cukup matang untuk melihat sama ada pucuk pimpinan parti itu perlu ditukar atau tidak selepas 8 tahun penubuhannya di dunia politik.
Beliau turut menzahirkan keyakinan bahawa amanah tidak akan berpecah meskipun berlaku pemilihan dalam jawatan presiden berdasarkan pengalaman kepimpinan sebelum ini. Menurutnya, tambahan pula penentuan jawatan nombor 1 itu ditentukan secara konsensus oleh 27 pemimpin utama yang dipilih anggota perwakilan. Sesungguhnya pendedahan yang ada pada hari ini seperti media sosial menjadi akses bagi ahli menilai kredibiliti kepimpinan lebih mudah. Mereka tidak boleh lari daripada dinilai apa yang sedang dibuat serta sumbangan kepada parti. Paling penting, siapa sahaja yang dilantik pada pemilihan kali ini perlu mengambil kira bagaimana amanah hendak diletakkan di dalam pilihan raya umum PRU akan datang. Hal ini perlu dibuat dari sekarang. Pelbagai lapisan umur merupakan satu jalinan yang diperlukan untuk menderajui 5 jawatan utama amanah untuk pemilihan akan datang. Amanah memerlukan yang muda, teknokrat, orang agama, veteran dalam politik dan wakil wanita supaya top 5 bukan syok sendiri tetapi perlu meyakinkan rakyat mengenai hala tuju sebenar parti berkenaan. Selamat maju jaya untuk memilih. Ingat, memilih jangan sampai menyisih. Umpama aur dengan tebing ibarat isi dengan kuku. Ternyata Malaysia kini dipacu dengan semangat perpaduan dan keharmonian yang kental dan berjiwa besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini berbumbungkan atap konkrit dan ianya sukar ditebuk. Menurutnya, bersandarkan itu juga tiada keperluan untuk melaksanakan gabungan semua parti dalam kerajaan perpaduan bawah satu organisasi. Bumbung kita adalah bumbung konkrit. Orang yang fikir nak tebuk atap, mentalitinya tebuk atap. Jika tindakan tebuk atap yang dibimbangi, biarlah format yang ada terus dicuba. Ini kerana setiap parti dalam kerajaan mempunyai kerjasama baik. Sepanjang setahun kerajaan Madani, belum pernah dalam jemaah menteri bertelagah atas nama perbezaan politik. Maka percubaan ini berhasil. Jadi insya-Allah kita ada kekuatan dan akan membuatkan segala percubaan pembangkang yang terdesak akan gagal. Katanya pada sesi dialog Madani sempena program setahun bersama kerajaan Madani Ahad lalu. Beliau berkata demikian menjawab cadangan salah seorang pengunjung yang menggesa agar semua parti politik dalam kerajaan bergabung di bawah satu entiti bagi mengelakkan berlakunya kejadian tebuk atap untuk membentuk kerajaan baharu. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kesemua 18 parti politik dalam kerajaan memberikan dukungan penuh kepada Anwar bukan hanya soal prinsip tetapi juga soal pelaksanaan. Jika terdapat perbezaan pandangan daripada akar umbi, ia bukan pendapat atau pendirian parti tetapi individu, tegas beliau. Datuk Seri Fadilah Yusof juga senada berikrar bersama kerajaan Madani dan dengan matlamat untuk fokus memastikan negara bergerak maju. Kita wujudkan kestabilan politik, kemudian kerajaan pastikan kekuatan ekonomi untuk membantu rakyat. Dalam 1 tahun kita dah capai dan 4 tahun lagi kita akan jadi negara yang lebih makmur demi kesejahteraan rakyat. Katanya, justru untuk mencapai cita-cita murni itu, rakyat Malaysia digesa memberi peluang kepada Perdana Menteri untuk membuktikan kemampuan dirinya. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar bertitah, tidak mungkin untuk Anwar membuat perubahan mendadak. Dalam tempoh 1 tahun, beliau mentadbir negara. Saya tidak fikir anda boleh menukar negara dalam 1 tahun. Saya fikir kerajaan perpaduan ada menteri yang baik seperti Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Saya akan menyokong kerajaan, namun jika saya fikir mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, saya akan memberitahu mereka. Titah Baginda. Baginda berkata demikian dalam temu bual eksklusif dengan The Straits Times Singapura baru-baru ini. Sultan Ibrahim bertitah Baginda tidak menjangkakan akan ada masalah bekerja dengan Anwar kerana beliau mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri ke-10 itu. Baginda bertitah Anwar kadang-kadang menghubunginya untuk mendapatkan nasihat walaupun pada tengah malam. Untuk rekod pilihan raya umum ke-15 lalu menyaksikan tiada parti yang memiliki bilangan majoriti mudah yang menyaksikan parlimen tergantung sehinggakan Yang di-Pertuan Agong mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan. Kerjasama ini menyaksikan bahawa pertama kalinya kerajaan ditubuh berdasarkan persefahaman di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Warisan, dan ianya dilihat penuh rahmah dan berjaya mengangkat kembali Malaysia. Ketika itu Perikatan
Pakatan Nasional PN menolak tawaran tersebut walaupun selepas Anwar mempelawa gabungan itu menyertai pentadbirannya kerana mereka kelihatan lebih berminat untuk melihat rakyat ke buluh, negara tenang dan ekonomi merudum melalui usaha tebuk atap yang diwawarkan setiap hari. Maaf, rakyat jelata sangat yakin berdasarkan kekuatan parti-parti komponen, kerajaan akan memberi tumpuan penuh untuk mengangkat Malaysia sebagai negara maju dan hebat di rantau ini. Cuma peluang dan ruang harus diberikan. Kepada pembangkang, berhentilah kerja sia-sia menebuk atap. Kesucian demokrasi usah dituba dengan hasad dengki dan pengkhianatan demi untuk negara dan rakyat jelata. Tentang kuasa dan kedudukan yang kalian tagihkan, rakyat tidak pernah peduli. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi.